Saya mula pertama kali melihat Kaabah, saya tergamam. Saya menangis. Saya tergamam, saya rasa saya betul ke berada di Tanah Suci Mekah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. We are back. Kita kembali untuk lagi satu episod, iaitu The Journey. Bagi mereka-mereka yang masih mengikuti kita, program kita, insya-Allah alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini, kita dapat meningkatkan keimanan kita, sambil at the same time kita dapat mendengar cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita yang kembali ke fitrah, dan juga mereka-mereka yang betul-betul membuat kerja-kerja untuk agama Allah, supaya dia menjadi satu iktibar kepada kita, supaya kita pun boleh berusaha. InsyaAllah. Okey, hari ini saya tak nak cakap banyak. Hari ini kita import seorang sahabat kita all the way daripada Ipoh. So nak kenal dia ada sebelah ni, Masya Allah, iaitu Ustazah Ruby. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Masya Allah. Dengar cerita Ustazah baru balik daripada umrah. Ya, betul. Ini first time pergi? First time. Macam mana pengalaman? Mungkin kita nak curi-curi sikit lah pengalaman dia kan. Macam mana pengalaman? Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Saya sebenarnya tak terfikir pun nak pergi ke sana. Sebenarnya atas jemputan Allah. Saya ditaja oleh beberapa orang individu untuk bawa saya menunaikan umrah. Saya bersama saudara saya seorang lagi lah. Mu'alaf orang asing juga. Untuk bagi kami merasa macam mana suasana ibadah di umrah tu di Mekah dan juga Madinah. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah jemput saya kali pertama. Biasalah kengkangan kita sebagai seorang yang tak bersedia ke sana atas jemputan Allah. Saya memang tak bersedia dari segi, mungkin prepare dari segi ilmu, dari segi kewangan. So pergi sana pun membawa duit sebanyak RM500 saja. Tawakal Allah. Tapi saya anggap Rasulullah jemput saya. Allah jemput saya. Allah cukupkan. Allah cukupkan. Alhamdulillah. Jadi, so pengalaman dia macam mana rasa first melihat Kaabah? Saya mula pertama kali melihat Kaabah, saya tergamam. Saya menangis. Saya tergamam, saya rasa saya betul ke berada di Tanah Suci Mekah? Dan saya dalam masa itu saya rasa saya banyak dosa. Saya dengan membawa banyak dosa. Tapi kenapa Allah jemput saya datang ke sana? Saya dalam beberapa minit tu saya tak boleh nak kata apa. Air mata saya mengalir, saya tengok Kaabah, saya kata, ya Allah, betul ke saya ada berada di sini? Saya rasa macam mimpi. Masya Allah. Itulah nikmat saya rasa. So itu perasaan seorang sahabat kita yang baru balik daripada umrah. Inilah ada orang pernah tanya saya, tahu. That's why I ask you first. Ada orang tanya masa saya pergi 2019. Dia tanya, ramai yang tanya saya, macam mana perasaan you sebenarnya bila pergi melihat Kaabah first time? Bila you turun-turun, lepas tu you nak pergi untuk beribadah. Sebab pukul, kalau tak salah saya, malam kita start kan? Biasa saya lepas start sampai. Pukul lepas isyak. Lepas isyak, biasa macam tu. So start, macam mana, apa perasaan? Ini betul lah perasaan dia punya melihat. Okay, so sekarang ni kita akan continue balik nak tanya pasal dia pula, Masya Allah. So Ustazah ni dah berapa tahun memeluk agama Islam? Saya sebenarnya bermula daripada mak ayah saya. Waktu tu ialah kampung kami dijajah oleh komunis kan. Jadi atas dasar faktor takut, jadi mak ayah saya ni memeluk Islam atas dasar terpaksa, bukan rela hati. Sebab untuk menyelamatkan sebuah nyawa lah. Waktu tu komunis masuk ke kampung pedalaman kampung orang asli. Jadi mereka rasa dengan Islam tu berapa tahun selamat. Lepas tu? Saya tak tahulah sebab waktu tu saya tak lahir lagi. Tapi ini berdasarkan cerita mak saya lah kan. So bila keluarga saya, mak saya memeluk Islam, ayah saya memeluk Islam atas dasar terpaksa, so mereka tak mempelajari agama Islam. Mungkin waktu tu kengkangan kita duduk di pedalaman jauh, bersegi kemudahan jalan pun tak ada jalan tanah merah, tak ada jalan tar.
Lepas tu betul-betul di hutan, tak ada Kat literik. Perak lah, kat Perak. Perak. Masya Allah. So jadi benda tu mungkinlah menyebabkan mereka ni tak lebih lagi mengetahui tentang Islam tu lebih mendalam. Jadi kami ni membesarlah dengan suasana yang macam tu. Walaupun mak ayah saya masuk Islam tapi duduk dalam dunia Tak tahu. kejahilan. Masya Allah. Jadi kami membesar dan lahir pun dalam keadaan tak tahu apa itu Islam. Jadi bagi saya waktu tu saya rasa seolah-olah saya pun macam non-Muslim jugalah. Tak tahu semayang dan tak pernah semayang. Dan kita masih lagi mengamalkan adat primitif orang asli tu. Adat Islam orang asli. So apa adat primitif orang asli? Sebab adat ada orang yang asli- tak tahu tau. Ya. Sebab apa saya tanya? Sebab saya pun lepas saya pergi start berdakwah, baru saya tahu apa sebenarnya mereka menyembah, apa yang mereka pemikiran mereka Sebenarnya tentang orang ketuhanan. asli ni dia tak ada ibadah ritual macam agama lain. Macam Buddha kita nampak ada patung. Okey. Cina ada patung. Kami orang asli ni dia lebih percaya kepada adat resam. Nenek moyang. Nenek moyang. Kan. So Contohnya apa konsep ketuhanan? dia ketuhanan dia percaya kepada sesuatu perkara yang mewarisi daripada adat resam nenek moyang tu. Katakanlah kalau Patang Larang tu kita langgar akan berlaku musibah. Sekian-sekian. Jadi mereka akan menganggap Itu kepercayaan. Tapi mereka adat kami ni orang asli ni dia tak ada menyembah kepada ritual macam bangsa lain. Cuma kami lebih kepada kepercayaan. Contoh bila ada kematian kami akan lakukan upacara ritual, sewang, tarian orang asli. Okey. Dan orang asli juga mengamalkan jampi. Jampi tu maksudnya sama ada mengubat orang yang sakit ataupun jampi dan sebaliknya lah. Macam tu. Jadi kita tapi hidup kita ada solat, tak ada apa semua tak tahulah. Cuma kita ada Patang Larang lah, terikat kepada Patang Larang. Tapi dia very close orang asli ni. Sebab saya pernah ramai juga saya pernah syahadah daripada orang asli pun. Ada beberapa orang jugalah. I think around 5-6 people. Tapi saya tengok dia tak nak keluar daripada tempat dia. Ya. Dia Sebab selalu close kan. Orang asli ni dia suka environment dia macam hutan, sungai. Kadang-kadang kalau kerajaan bagi bantuan rumah pun dia mestilah buat lagi rumah bulu. Sebab dia rasa nak sejuk. Kenapa? Sejuk. Dia suka sejuk. Dia suka nature. Dia suka nature. Kalau duduk tepi sungai tu dia senang nak cari ikan di sungai. Sebab survival hidup dia bergantung kepada hutan. Sayur-sayur di Tapi hutan. jarang saya jumpa orang asli yang pindah ke bandar. Duduk kat bandar. Betul. Dia mesti nak dekat dengan tempat-tempat Hutan, macam macam ada pokok-pokok, ada nature lah, nature betul, lah. betul. Dia suka memang macam tu. Memang suka macam tu. Is it because generasi dia macam tu? Sebab tu lah sekolah-sekolah kementerian pun dia orang akan buat sekolah di pedalaman. Dia tak buat kat luar. Sebab dia orang takkan pergi kan. Hospital pun buat di pedalaman. Sekolah pun di pedalaman. Sebab dia orang tak pergilah. Tapi sebenarnya adat resam, Pantang Larang bila saya dah mengkaji dan belajar dengan Islam, rupanya orang asli dah amal lama dah ajaran Islam tu. Cuma dia tak tahu yang itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Apa persamaan? Contohnya, bila selepas saya berhijrah, saya belajar dulu di Institut Dakwah Islam Perkim, IDIP kan, Kelantan Kelantan. Diberitahu Islam ni kalau kita berjanji jangan mungkiri janji. Kan sifat orang munafik ni kalau dia mungkiri janji tu dia digelar orang munafik. Munafik ya. Tapi orang asli ni dia percaya kalau contoh saya berjanji dengan seseorang, saya tak tunaikan, orang tu takkan pergi seorang-seorang. Sebab kalau dia pergi dia akan berlaku malapetaka kat dia. So orang asli ni akan sangat betul-betul pegang pada janji. Kalau janji nak pergi, dia akan pergi. Kalau dia tak pergi, dia akan cakap siap. Dia cakap, saya mungkin tak dapat pergi. Sebab takut kalau dia berjanji, macam mana pun dia akan kena pergi. Dia mesti pergi juga. Jadi kat situ bila saya dah berhijrah dengan Islam ni, saya belajar dalam Islam. Rupanya Islam tu pun menitik berat soal janji. Bila janji kita jangan mungkiri. Dan ciri orang munafik tu adalah bila berjanji dia mungkiri dan bila diberi kepercayaan dia khianati. Bila sebenarnya Ustazah start untuk betul-betul nak betul-betul mendalami agama. Apa dia punya tu? Sebab bukan semua orang boleh sampai. Betul. Ada di kalangan kita pun yang kita rasa yang ramai daripada mereka yang belum sampai ke tahap yang betul-betul nak mendalami agama dan juga hari ini sebagai pengajar, tenaga pengajar juga sekarang kan. Ya, betul. So apa yang jadi sampai tahap tu? Saya sebenarnya di kalangan saya ni sebenarnya daripada kecil saya membesar sebagai seorang anak yatim. Ayah saya masa saya umur 10 tahun ayah saya meninggal dunia. So mak saya struggle lah membesar kami 5 adik-beradik kan. Saya melihat
saya suka sangat dengan Islam. Saya suka dengan azan. Saya suka tengok orang ambil wuduk, kan. Saya Yang selama walaupun Islam tak pernah itu saya cakap tadi. didedahkan mak lah saya kira. kan masuk Islam atas dasar terpaksa. Terpaksa, okey. Bila terpaksa ni, kami lagi generasi anak-anak dia lagi lah tak tahu langsung. Saya terpaksa dia macam dia tak nak kan. Dia tak nak, tak bersedia menerima Islam. Jadi bagi saya, kami hidup dalam dunia yang primitif, dunia ada orang pantalan orang asli. Jadi bila satu ketika tu saya rasa saya minat dengan ajaran Islam. Saya suka dengar azan, saya suka curi tengok orang sembahyang apa semua kan. Lepas tu terdetik dalam hati saya mencari sesuatu. Saya rasa macam ada satu benda yang kosong dalam diri saya. Kan? Lepas tu masa saya sekolah, umur saya dalam 12 tahun, saya pernah dibawa pergi ke program camp motivasi. Camp motivasi tu ada bercampur dengan non-Muslim dan Muslim lah. Kan? Waktu tu saya bertanya pada diri sendiri, saya ni Islam ke tak? Saya non-Islam ke bukan Islam? Tapi dalam IC Waktu tu belum ada lagi lah kan. Saya macam keliru. Saya non-Islam ke bukan? Sebab hidup kita sepenuhnya ada orang asli. So di mana Islamnya? Jadi saya macam bersoal pada diri saya sendiri. Lepas tu bila satu ceramah tu saya dengar, Ustaz kata, awak cari benda yang paling berharga dalam hidup. Kan? Saya kata, apa yang berharga dalam hidup kan? Sebab yang saya tahu, hidup kita ni makan, minum, berkahwin, itu sajalah. Kita tak akan fikir Selaka normal lah pemikiran orang biasa lah. Macam dulu saya rasa semua orang non-Muslim pun akan berfikir macam tu juga. Kan? Kita tahu makan, tidur, kita dapat duit, sudah. Kita tak akan tahu ada kehidupan selepas kematian. Maksudnya ada kehidupan selepas itu. Contohnya kematian, hari akhirat, kita tak tahu. Kita tak boleh nak gambar syurga tak apa, neraka tak apa, kita tak pernah dengar. Kan? So kita tahu itu je. Jadi kita kosong, masa tu kita rasa gelap, dunia kita gelap. Faham tak maksud saya kata gelap tu? Gelap, kita tak nampak apa. Kita tahu dunia saja, kita tak tahu ada kematian selepas tu, tak tahu. So jadi bila Allah ketuk pintu hati saya, usia saya ketika itu masuk ketika muda, saya cari apa yang benar berharga. Rupanya Ustaz cakap benda yang berharga tu ada dalam Islam. Iman. Allah. Dia kata kalau tak ada Allah, hidup kita kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada apa, dia kata. Setuju. Saya macam, ya Allah, rupanya saya perlukan Allah. Allah tu di mana? Allah di mana? Saya bawa pasir, saya bawa air, saya tunjuk ke Ustaz tu. Dia kata, betul air penting. Betul pasir tu penting. Tapi ada lagi lebih penting lah hidup kita untuk dilengkapi. Itu hidup bertuhan. Saya macam, hidup bertuhan? Apa hidup bertuhan tu? Apa yang maksud masa tu tak tahu kan? Tak tahu. Memang kita blur. Kan? Saya macam, hidup bertuhan tu hidup yang macam mana? Sebab kita tak pernah solat. Tak pernah puasa. Macam mana kita nak rasa hidup bertuhan? Kan? Tudung pun tak kerti pakai. Kan? Lepas tu, saya balik tu, saya cakap kat mak saya. Saya kata saya nak pergi belajar dekat Perkim. Tempat saudara baru. 6,000 orang. Mak saya tak setuju. Mak saya cukup marah. Dia kata, awak ni degil. Dia cakap kan. Mana-mana adik-beradik awak seorang yang degil. Nak pergi belajar perempuan pula tu Kelantan, pula tu jauh, dia cakap kan. Tapi kecintaan saya kepada ingin mendalami Islam tu tinggi sangat. Memang mak saya marah saya kan, tak bertegur dengan saya. Saya pergi juga. Saya pergi belajar juga kat sana dalam usia yang muda, 15 tahun. Masa tu Abang Fad Rabi dah 15 tahun? Yes. Pergi ke di Idip? Betul. Siapa? Ya. 15 tahun? Ya, saya pergi terlalu muda. Jadi mak saya macam naik bas lah pergi? Tak, ada orang hantar lah. Daripada Gamal Islam Perak hantar lah, ustaz tu hantar. Saya pergi sana, saya tak pakai tudung. Saya pakai selendang, saya tahu. Saya pakai baju kebaya berbelah-belah. Kena tegur tak? Ustaz tu tak tegur. Ada Masa Idris yang pengetua Perkim tak tegur saya. Tak tegur, tak marah saya. Dia faham budak ni baru datang belajar. Okey. Kita berehat sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Memang menariklah kisah sahabat kita ni, masya-Allah, daripada sahabat daripada yang menerima Islam, walaupun lahir Islam sebenarnya kan. Tapi kira lahir, cuma dia tak faham pasal Islam dan tidak beramal dalam agama. Saya tak tahu nak cakap macam mana.
bila kita kata lahir Islam, sebab mak kita ni syahadah sebab atas etikot dia tak percaya Tuhan. Maksudnya betul-betul. Betul-betul. Sebab dia masa tu dia Ya, masuk Islam betul. sebab dia terpaksa. Terpaksa. Sebab dia Masya nak nak selamatkan nyawa dia daripada ancaman komunis. Masya Allah. Okey, nantikan sebentar lagi insya-Allah kita ambil beberapa minit untuk rehat dan kita akan kembali selepas ini dalam The Journey Season 3. Kita kembali sekali lagi dalam The Journey Season ketiga. Bersama saya hari ini ialah Ustazah Ruby yang daripada Perak, Ipoh Perak. Tadi dah menceritakan pasal kisah ni memang menarik sebenarnya, pasal penghijraan ataupun saya consider is a mualaf juga sebab tak yakin, tak percaya pada Allah. Dan memeluk agama Islam bukan sebab niat nak memeluk agama Islam tapi terpaksa. So apa macam mana boleh sampai tu? Macam mana boleh tahu? Sebab saya sebab my question is, sister, sorry ya. Okay. Yalah. So masuk bila pergi dan buat apa-apa, masa betul-betul kembali kan, ada syahadah sekali lagi. Tak ada. Saya terus pergi belajar dan saya menganggap masa belajar tu proses syahadah. Saya kat perkim tu lah proses saya syahadah balik. Sebab di situ saya belajar mendalami Islam, belajar solat dan belajar membaca Quran. Di situlah saya pembaharui syahadah saya balik dan di situlah saya bermulanya saya membuang semua etikot saya yang sebelum ni saya percaya yang ada Tuhan selain pada Allah. Sebelum tu saya percaya bahawa harimau tu ada kuasa. Kan orang asli kan dia create dengan binatang, bahawa kalau petalarang tu adalah kuasa. Kan? Jadi masa tu saya tak percaya, saya tahu Tuhan tapi saya tak percaya kuasa Tuhan tu ada. So selepas saya pergi perkim tu saya belajar, di situlah saya buang segala tangkal ke. Memang ada. Tangkal. Kita orang asli memang akan dibagi tangkal untuk pakai sebagai pelindung. Semua. Ada setengah tertentu lah. Kalau contohnya kalau lepas bersalin, dia kena pakai tangkal tali hitam kan, kat leher, dekat tangan. So maksudnya kita percaya dia menduakan Tuhan. Jadi masa tu walaupun mak saya kata diorang memeluk Islam, tapi kehidupan mereka, kepercayaan mereka tu lebih kepada percaya benda-benda yang sebut tadi lah. Maksudnya menduakan Tuhan lah, masih betul. lah. Masih. Selepas saya pergi perkim tu, baru saya betul, totally saya buang. Patang larang. Kami orang asli terikat. Macam adat Islam tu contoh, kalau wanita haid, uzur kan, dia tak boleh makan bersama family, dia kena makan asing. Dalam keluarga. Sampai sekarang pun still ada lagi adat Islam tu. What is the reasoning? Ini saya tak tahu betul. Ya, reason dia sebab dia kata kalau makan sekali, nanti dia akan kena satu penyakit dekat diri dia. Tapi bila saya pergi keluar kat perkim belajar, saya dah buang dah benda tu. Saya walaupun mak saya marah ke keluarga saya kata tak boleh makan, saya tetap makan juga. Tapi kalau dulu memang kita orang memang diasingkan lah. Maksudnya kalau perempuan period, dia tak boleh makan sama lauk tu. Boleh berkongsi nasi, tak boleh berkongsi lauk. Lauk tak boleh? Lauk tak boleh. Bisa separate. Ini betul saya tak tahu. Ya, sampai saya ingat ramai yang di Sabah kita yang memang tak tahu pun benda ni, betul tak? Orang sampai sekarang masih mengamalkan. So dah belajar kat perkim dan lepas tu berapa tahun belajar dan apa buat selepas tu? Saya Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT bila Allah pilih saya tu belajar dalam usia yang muda. Saya situ dah jumpa senior saya macam Abang Pak Rabi, kakak Dr. Atira. Diorang senior saya lah, saya ni adik-adik diorang. So memang diorang tenaga pengajar sana? No, masa tu diorang student lagi. Student lagi? Abang Pak Rabi dia last tahun akhir lah di perkim masa tu. Sebelum sama belajar ke luar negara kan. Saya sempatlah belajar dengan dia sebulan, dia garang. Dia garang? Situ saya belajar puasa. Abang Pak Rabi ajar saya puasa. Ruby puasa macam ni. Okay. So, mungkin dia lupa kot saya sekarang kan. Jadi ke situ saya belajar. First time saya solat dengan cara yang betul. First time saya belajar puasa, saya nangis, saya tak tahan. Ada salah kakak saya bilik tu, saya nangis. Saya kata, saya nak buka puasa, saya tak tahan. Sabar. Dia cakap, Ruby sabar, sikit lagi. So, situlah nikmat saya belajar berpuasa, nikmat belajar solat.
Sebelum tu saya solat, saya tengok buku. Saya solat lagi, saya tengok buku, solat lagi. Macam-macam kan. Tapi Alhamdulillah dalam masa beberapa bulan tu, saya balik kampung menjadi satu fenomena. Saya orang pertama yang pakai tudung dalam kampung. Kat sana? Yang saya selalu pergi tu? Oh, Masya Allah. Sebelum tu diorang tak bertudung. Tapi bila kita pergi semua dah berhijab dah. Sekarang Alhamdulillah, dah banyak dah berubah. Masya Allah. Jadi macam-macam kecaman, macam-macam tuduhan. Bila saya pakai tudung balik kampung tu, saya dikata membawa ajaran sesat sebab pakai tudung kan. Saya pun okey, tak apa. Saya biarkan sebab kita dah belajar kan. Jadi dan perangai saya pun bila saya balik tu, saya jadi anak yang paling baik pada mak saya. Saya dah tak hentak kaki kan. Apa mak saya cakap, saya diam kan. Bila saya puasa balik kampung, waktu tu bulan Ramadan, nak ada 3 hari nak raya, mak saya sedih. Dia cakap, kenapa kamu tak buka lah puasa? Buka puasa tu pun ikan sungai je, ikan sungai. Macam spesies ikan tengas tu kan. Masa buka puasa, dia kata, kesian saya tengok awak ni gila kot pergi tahan lapar-lapar apa-apa. Mak saya tak faham kan. Saya kata, tak apa mak, sikit lagi nanti azan kan saya buka puasa. Dia kata, mana boleh sendiri sendiri kena makan. Sebab dia tak tahu kan. So Alhamdulillah. Jadi saya sengaja sembahyang depan-depan orang solat kan. Diorang tengok. Tapi akhirnya bila masuk waktu je diorang tutup. Tak tutup, bunyi bising-bising bagi saya solat. Alhamdulillah. Jadi itulah bila berada kat sana, cabaran kita duduk sama mualaf suruh satu dunia. Bagi saya satu dunia, bukan satu Malaysia. Sebab ada Filipina, ada Cina, ada Kemboja. Dekat Idip lah. Ya, kat Idip. Ada India, ada orang asli, ada Sabah Sarawak. Ada orang putih pun ada waktu tu belajar kan. So jadi kita berbilang kaum. Di situlah kita akan belajar culture, budaya, adat resam, sikap sesama penuntut ni. Alhamdulillah situlah belajar. Kita berkasih sayang antara kaum Cina, kaum India, orang asli. Dan orang asli pun, India pun kenal orang asli, Cina pun kenal orang asli. Disebabkan kita duduk dalam satu bumbung. So sekarang ni memang mengajar kan? Saya Alhamdulillah habis tamat pengajian di Institut Dakwah Hasan Perkim tu, Pak Senawi. Saya sambung belajar buat diploma dekat kolej. Habis sambung buat diploma tu, saya terus sempat berkhidmat di IDIP jadi tenaga pengajar. Sempatlah selama dalam sampai setahun lah sempat mengajar kat situ. Balik tu saya berinspirasi pada guru-guru saya yang mengajar, kepada semua mualaf di seluruh Malaysia ni, yang setengahnya pun dah meninggal dunia kan. Sebab mereka ni committed nak membimbing mualaf sampai menjadi pendakwah. Dr. Zohor di antaranya, Dr. Pirawi, Dr. Atira dan lain-lain lah. Kan? Sebab mereka ni ikhlas mengajar. Kami datang kat situ, kita zero, tak tahu apa. Quran tak pandai baca, semua tak tahu. Tapi berkat mereka bersungguh tu, saya rasa terinspirasi apabila guru saya yang mengajar tu meninggal dunia dalam kelas. Guru Al-Quran saya. Arwah Ustaz Abdul Aziz, dia meninggal dalam kelas. Masa dia mengajar, biasalah kita ni kan dalam satu kelas, lidah Cina lain, lidah India lain, lidah orang asli lain. Macam mana nak sebut kalimah Arab tu, kalimah Quran tu sama-sama. Tapi ustaz ni terlampau teliti, dia ajar kami makhraj sebut dengan betul kan. Kalau Cina dengan Cina lah sebut, dengan India. Tapi orang asli Alhamdulillah dia tak pelak sangat sebab dia dekat dengan orang Melayu kan, dia punya lidah bahasa dia. So benda tu lah, bila dia meninggal dunia, dia pesan, dia kata, saya nak anak murid saya mualaf ni walaupun tak masuk pertandingan peringkat tilawah antarabangsa, at least jadi guru kepada kaum masing-masing. Guru saya mengajar tu, dia cakap, jadi guru kepada kaum masing-masing dan sebarkan Al-Quran kepada kaum masing-masing. Kalau orang asli, kaum asli sebarkan. Kalau India, Cina. Saya terinspirasi dengan kata-kata dia. Hari terakhir dia mengajar tu, dia kata, saya umur 63 tahun, saya nak meninggal dunia. Ustaz tu cakap. Kan kata kami usiklah, janganlah Ustaz kena kahwin nak murid sajalah gurau kan. Kamu tu kami belasan tahun. Dia kata, saya mana boleh kahwin nak murid, saya dah tua dah, umur 63 kan, saya nak meninggal ikut Nabi, dia kata. Hari dia meninggal tu, dia datang mengajar. Dia pakai samping warna putih, baju warna putih, muka sangat-sangat berseri. Tengah dia mengajar, dia rebah, dia jatuh depan kelas kami. Kami nak tolong, dia tak bagi kami tolong dia sebab dia ada air wuduk. Kan? Lepas tu kami panggil kat pelajar lelaki, papah dia masuk kat bilik air. Dia kata dia pening kan. Pening tu, on the way nak pergi ke hospital tu, dia meninggal atas riba anak murid dia. Saudara terbaru. Kami memang tak boleh terima waktu tu, merawung menangis. Bila jenazah dia orang KL.
Dia sanggup infakkan diri dia untuk mengajar mu'alaf di Kelantan. Masya Allah. Masa balik tu jenazah kami semua tak terima, menangis. Kan? Lepas tu awan di surau tu berkumpul warna hijau atas surau tu saja. Masya Allah. Awan. Allah. Dan murid dia, mu'alaf semua baca Yasin bersilih ganti. Tak putus-putus sampai dikebumikan. Jadi dengan dia lah saya terinspirasi, saya kata guru saya pesan, balik kampung nanti ajar pada kaum kamu. Betul, betul. Jadi itulah So itu sebab lah. itu sebab tu yang saya you buka start sekolah agama khas untuk anak orang asli di pedalaman sampai sekarang. Dah berapa tahun mengusahakan? Saya mengajar, mula-mula saya buka sekolah agama tu tahun 2008. Masa tu saya sukarela lah. Saya tak bergaji, saya mengajar sukarela. Selepas pada tu saya berdaftar dengan JAKIM. Sampai sekarang. JAKIM? JAKIM. JAKIM. Dan JAIB dah Bahagian Pendidikan dan Jabatan Negeri lah. Jabatan Negeri Perak. Masya Allah. So apa perasaan Ustazah lepas pada beberapa tahun memeluk agama? Kira macam kembali lah. Dan apa perasaan Ustazah lepas tu? Sekarang ni apa perasaan dia? Ini perjalanan hidup masing-masing kan? Ya, betul tak? So daripada tak kenal agama, lepas tu walaupun Islam tu sampai dengan ibu bapa, walaupun terpaksa dan pergi belajar, dan sekarang ni mengajar. Ni perjalanan dia. Apa perasaan Ustazah? Saya rasa kalau dulu kita kosong. Kan? Kosong, kita tak ada tak ada tujuan hidup. Tapi bila kita kenal Islam ni, walaupun kita susah, walaupun hidup kita diuji, kita ada tujuan hidup. Kita ada matlamat. Masya Allah. Matlamat kita adalah akhirat. Betul. Kan? Betul. Sebab kita rasa walaupun sakit kita diuji di atas dunia, sakit kan, normal, manusia normal memang akan rasa sakit dengan ujian. Tak mampu dengan ujian. Tapi bila kita bersandarkan ada Tuhan, ada Allah, kita di lantai kita ada tempat kita berbisik, bersujud untuk Allah. Di situ kekuatan kita. Kalau dulu kita tak ada pegangan, kita tak ada Allah, kita nak rujuk siapa? Mungkin kita menangis, kita mengadu sama manusia. Tapi hanya seketika. Nikmat dia. Tapi bila kita memilih Islam, mendalami Islam, bila kita ada Tuhan, kita ada matlamat hidup. Kita akan rasa ujian tu adalah sikit sangat bagi kita. Sebab dunia adalah sementara. Betul. Yang akhirat adalah tempat kita yang kekal abadi. Sebab tu kita akan rasa macam, tak apa. Sebab Allah sayang saya. Betul. Orang yang diuji tu adalah orang yang Allah sayang. Betul. Kita akan letak macam tu. Tak apalah, tak ada apa pun. Sebab Rasulullah lagi hebat diuji. Betul. Saya ada Nabi, saya ada Allah. Dan kita ada malaikat, kita tak takut apa. Masya Allah. Jadi di situlah memberi kekuatan sampai saya sekarang. Saya buka sekolah agama tu, saya mengajar secara sukarela. Dan sekolah tu memang diproses secara percuma. Sehingga sekarang. Tak meminta sedikit iuran pun pada anak-anak orang asli kat situ. Anak-anak tu siapa? Daripada kalangan kampung sana? Anak-anak tu semua di kalangan anak orang asli yang memeluk Islam situ. Anak-anak kepada ibu bapa yang memeluk Islam kat situ. Masya Allah, Masya Allah. So mereka di kalangan sana sajalah. Maksudnya mereka di kalangan asnaf kat situ dan di kalangan anak orang yang memeluk Islam di situ. Sebab mak ayah mereka kan masuk Islam. Jadi saya mengajar anak kepada ni lah. Sebab satu kampung tu semua Islam kan? Masuk Islam dah, Alhamdulillah. Sebab mereka ni Islam daripada mak ayah diorang. Mak ayah diorang masuk Islam. Jadi orang yang... So kira kalau saya nak cakap, Ustazah lah orang pencetus dia. Yang membawa mereka-mereka yang sama-sama status macam Ustazah, tetapi membawa balik mereka untuk betul-betul beriman pada Allah. Sebab saya nampak macam ni. Kalau kita lihat sekarang kan, orang asli di Malaysia ada 200,000 something ke atas. Bukan banyak pun. Populasi orang asli di Malaysia ni. So yang Islam dia ada 50,000 ke bawah. Kan? Ada 100,000 betul something. Lah. Yes. 100,000 something kat atas lagi yang non-Muslim. Okay, walaupun minoriti. Lepas tu pula, yang 50,000 ke bawah tu, yang mengamalkan Islam, ajaran Islam berapa beratus? Yang boleh jaga semayang dia, yang boleh masuk Islam belajar. Yang maksudnya, saya buka Islam atas IC. Kan? Berapa persen? So, jadi, bila saya fikir macam tu, saya dulu, kalau saya duduk dalam dunia, mak ayah saya mungkin mati dalam keadaan kejahilan. Bila saya belajar, saya rasa saya kena buat sesuatu pada masyarakat saya agar mereka ni masuk Islam, kenal Islam bukan atas dasar keturunan. Tapi belajar menghayati apa itu Islam. Ya. Betul.
Sebab tu Beramal. saya beramal dengan ajaran Islam. Masya Macam selalu kita dengar kan, Islam tu adalah cara hidup. Kita nak orang asli tu menjadikan Islam Betul. sebagai cara hidup. Cara hidup. Dan tak mengubah pun, tak Betul. mengubah apa-apa sikit pun pada Betul. diri orang asli tu. Betul. Nama dia, keturunan Masya dia, Allah. bangsa Masya dia takkan mengubah. Masya Islam takkan ubah. Betul. Allah jadikan kita berbilang kaum, bersuku kaum sebab menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Masya Bukan Allah. sesaja Allah ciptakan ada Cina, ada India, orang asli. Betul. Tak. Betul. So jadi kat situlah saya inspirasi, saya buat. Dan saya tak nak orang asli ni yang masuk Islam jadi orang Islam yang atas dasar IC, tak beramal dengan Islam, tak menghayati, tak mengikut cara hidup Islam. So jadi tugas saya kena jadikan mereka ni anak-anak orang asli yang berilmu, yang kenal Islam dengan ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tak nak mereka ni jadi pak turut, tengok okey tak apa. Kalau macam ni, macam tu tak nak. Maksudnya dia tahu syariat tu apa dia. Betul. Dia tahu akhirat tu apa dia. So untuk dia mengejar dunia, mengecapi kehidupan dunia dan jadi doktor ke, nak jadi lawyer itu dunia. Betul, dunia. Tapi doktor yang macam mana? Doktor yang beriman, doktor yang solat, doktor yang keluar zakat. Kita nak yang macam tu. Asli pun kita nak macam tu juga. Tapi dah ada dah sebenarnya. Tapi ya. kurang. Macam Ustaz Jasni. Kan Jasni tak ramai. Ajom. Kenal. Ya, dia memang dekat Seremban. Dia dekat. Jadi saya nak keluarkan jihad saya lah jihad ilmu. Keluarkan maksud daripada kejahilan. Sebab Rasulullah pun kata dalam Quran kan, tidaklah orang beriman tu semua kena pergi berperang. Sebahagian dia kena belajar ilmu agama, balik tu kena sampai pada kaum dia. Jadi itu yang saya buat. Saya berdasarkan Al-Quran tu, saya seru pada masyarakat saya, nak mereka ni jadi orang asli yang berkualiti, yang ada ilmu, beramal pun dengan ilmu. Betul. Sebab beramal tanpa ilmu, ya, betul. Allah tolak. Allah tolak. Kan, antara orang berilmu dengan ahli ibadah, Allah akan terima orang berilmu lagi daripada orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Betul. Jadi saya sediakan mereka dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan peringkat kecil lagi, mereka belajar dalam Islam dengan Al-Qurannya, dengan ibadatnya, akidahnya. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi orang asli yang berilmu. Yang beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Masya Allah. Saya tak nak jadi orang asli yang masuk Islam, tak tahu apa itu Islam. Tak tahu apa-apa itu Islam. Betul. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah. Thank you very much. Datang all the way daripada Ipoh. Sebenarnya kita banyak buat program bersama dengan Ustazah kan dekat Ipoh, dekat Sungai Tonggang. Betul lah, betul lah Tonggang. So program-program juga every years dah beberapa 3 tahun ke macam ini tahun ketiga. Ya, betul. Tahun ketiga saya sampailah. Tapi sebelum tu memang hantar bantuan tapi Ramadan tapi kita tak turun sana kan. So tahun ni juga kita akan juga buat program. Korban hari tu kan. Last tu kita buat korban dekat sana. Alhamdulillah. So mereka ni lah yang sahabat-sahabat kita seperti Ustazah yang betul-betul berjihad untuk agama ni. Ya, kita nak support mereka ni, alhamdulillah. So hari ni kita dengar kisah Ustazah kita ni, Ustazah Ruby yang sangat terinspirasi sebenarnya. Sebab saya pun tak tahu perjalanan kita pernah bawa orang memeluk agama Islam tu dari kalangan orang asli tu. Tapi saya tak berapa tahu pasal banyak perkara lah. Ya, tetap sebab orang tu dia memang dah duduk kat bandar dah. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah. So kami harapkan dengan perkongsian Ustazah Ruby ni kita mendapat sedikit pengalaman, ilmu dan kita faham juga ya bagaimana proses. Kalau kita jumpa sahabat orang asli kita dah tahu dah. Ya, dia memang kepercayaan mereka macam mana dan sebagainya. Walaupun dia Islam, mungkin tak beramal, kita dah tahu macam mana dah. Ya, kalau tak tahu dan pas kat kita. Mungkin Ustazah Ruby boleh follow up dengan mereka ya, insya-Allah. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, siri kita untuk untuk kita punya journey season 3 akan berterusan setiap hari untuk membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan mereka-mereka yang betul-betul mendalami agama dan mereka-mereka yang di kalangan sahabat-sahabat mualaf kita yang hari ini tuan-tuan dan puan-puan mereka menyampaikan agama kepada sahabat-sahabat non-Muslim atau mendidik mereka-mereka yang dalam Islam sendiri. Ya, insya-Allah. Allahualam. Terima kasih untuk bersama dengan kami. Jangan lupa support kami dalam semua program yang kita buat di bulan Ramadan. Dengan itu, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam satu lagi siri yang akan datang.
di dalam Journey Season 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Terima for kasih coming, jumpa dengan sister. saya, insyaAllah. All the way from InsyaAllah, Ipoh. amin.